Amir. Amir, cepat. Amir, baca doa Amir. Ustaz tengok Amir. Ya Allah. Dah tak nampak pun dalam ni kot. Amir, baca doa Amir. Dah mana? Ada Amir? 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 Ada. Baca doa Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yushr alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Amir. Baca doa. Okey. Kita terus tajuk kita. Ini first time kita masuk tajuk berkaitan dengan usul fiqh. Ni tajuk pertama dia lah. Okey. Ni bawah usul fiqh ni bidang 3 kan. Bidang 3 usul fiqh. Okey, dia ada bab 1 pengenalan usul fiqh, bab 2 hukum syarak, bab 3 dalil-dalil hukum syarak yang disepakati. Kemudian bab 4 dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Okey, hari ni kita masuk pada bab 1 dulu lah. Bab 1 dulu berkaitan dengan pengenalan usul fiqh. Maksudnya pengenalan ni basic lah. Maksudnya apa benda yang kamu tak faham tu kamu boleh tanya Ustaz. Kan? Nanti bila kita terang tu, kalau tak faham tu kita tanya lah. Okay? Apa yang kita nak belajar hari ni? Okay, pertamanya pengertian ilmu usul fiqh. Kan? Fiqh tu kita selalu dengar lah. Kan? Tu hukum hakam lah. Kan? Hukum apa? Kita kata hukum dari segi wajib, sunat, kan? Harus, kan? Makruh, haram, itu dari segi fiqh kan. Cara nak meletakkan hukum haram tu kita mengaji dalam usul fiqh. Kaedah. Kan, jadi ni pengenalan pengertian lah. Lepas tu kita akan tengok sikit sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, kaedah penulisan ilmu usul fiqh, skop perbahasan ilmu usul fiqh, dan yang terakhir kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Yang ni lebih kita belajar pendidikan syariah Islamiah ni, ini antara kelebihan dia lah kan. Jadi siapa yang rasa lepas ni dia minat tajuk ni, maksudnya nanti kalau sambung peringkat metrik kan, kalau Universiti Malaya tu dia ada di Lampuri lah kan, maksudnya sambung peringkat macam setaraf dengan diploma lah metrik tadi, boleh sambung lah, nak sambung bidang fiqh dan usul contoh, fiqh dan juga usul fiqh lah. Kira tajuk mengaji usul fiqh ni, ini kepakaran siapa? Kepakaran mufti lah misalnya. Mufti memang cekap lah tajuk ni. Kan, mufti negeri mana pun biasanya dia memang akan cekap bab usul fiqh ni sebab dia melibatkan hukum hakam. Okey, kita tengok yang pertama. Yang ni kita bagi Nasuha dulu lah. Saya dulu. Ya. Pengertian ke? Ya. Okey, pengertian ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ialah ilmu yang telah digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum syarak. Ia merupakan ilmu yang sangat penting dalam menetapkan hukum hakam bagi persoalan baharu yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Usul fiqh ialah gabungan dua perkataan iaitu usul dan al-fiqh. Usul dari segi bahasa ialah asas sesuatu perkara. Dari segi istilah, dalil dan kaedah. Manakala al-fiqh pula daripada bahasa ialah faham dan istilah ialah ilmu berkaitan hukum syarak secara amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Usul fiqh ialah ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Okey, terima kasih Nasuha. Okey. Pengertian ilmu usul fiqh. Okey, pertamanya ilmu usul fiqh ni adalah ilmu yang telah digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum syarak. Kan? Ilmu apa? Yang digunakan untuk menetapkan hukum syarak. Hukum syarak ni hukum agama lah, hukum lah, bab-bab hukum. Okay. Ia merupakan ilmu yang sangat penting dalam menetapkan hukum hakam bagi persoalan baharu yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini.
Dia usul fiqh ni lah kaedah ni lah yang boleh guna ni. Macam kita kata contohlah zaman Nabi ada arak. Arak ni memabukkan. Kan, jadi hukum dia haram lah. Okay. Maksudnya cara ulama nak faham, nak ambil kaedah tu macam mana Nabi kata memanglah daripada Allah Ta'ala lah hukum ni kan, melalui Nabi. Jadi hukum haram arak tadi, ulama pun kaji sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis sebab memabukkan. Jadi pakai kaedah tu lah, maksudnya minuman apa-apa yang boleh memabukkan itu adalah arak. Jadi kaedah tu dia melalui usul fiqh lah. Ulama dia detailkan, dapat kaedah tu melalui usul fiqh. Sama juga bila dia guna nak sabitkan kepada dadah dan sebagainya, jugalah menggunakan ilmu usul fiqh. Okay, nanti kita akan pergi lebih detail lah. Nanti bila masuk tajuk-tajuk yang lain pun kamu akan lebih faham. Ni nak bagi faham umum dulu. Okay. Usul fiqh ni dua perkataan. Perkataan ni usul dengan al-fiqh. Fiqh tu ataupun kita panggil fiqh kan. Fiqh tu fiqh lah. Dia boleh fiqh tu kita sebut dia berhenti macam tu. Kalau kita berhenti kita sukun dekat qaf, dia jadi al-fiqhu lah. Okay. Usul maksud dia asas sesuatu perkara. Okay. Istilah dia dalil dan kaedah. Okay. Fiqh pula kefahaman kan, faham. Kan fiqh tu maksudnya faham. Dari segi istilah, ilmu berkaitan dengan hukum syarak secara amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Ni maksud apa? Maksud fiqh. Kan? Okay. Yang kita belajar hari ni usul fiqh. Ni yang takrif dia yang sebenar lah. Okay. Takrif usul fiqh ni apa? Ilmu berkaitan kaedah umum. Okay. Ilmu berkaitan kaedah umum penentuan. Kan? Dia beza ni. Kalau yang fiqh tadi, ilmu berkaitan hukum syarak. Hak ni apa dia? Ilmu berkaitan kaedah umum. Kamu nak kena ingat key point, keyword dia kat situ. Keyword kat situ, kaedah umum penentuan. Maksudnya kaedah tu kita guna nak tentukan hukum syarak. Kaedah apa nak pakai? Kalau fiqh, dia ilmu berkaitan hukum syarak tu. Itu yang Ustaz kata tadi, hukum haram, wajib, semua. Itu fiqh lah. Kan? Kalau usul fiqh, Ustaz lah, ada orang masuk. Siapa ni? Syafiqah. Okay, lepas tu berkaitan dengan kaedah umum penentuan hukum syarak, okay, secara amali. Dia sama aja sama macam fiqh kat atas ni. Secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sama aja. Kalau kau perasan dia nak sama, beza dia kat mana? Kalau fiqh, ilmu berkaitan hukum syarak. Okay. Usul fiqh, ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak. Dia ada 3 perkataan ni yang membezakan. Kaedah umum penentuan. Tiga perkataan ni yang membezakan dengan fiqh lah. Okay. Jadi apa? Usul fiqh ni lebih pada kaedah. Itu kalau kamu ingat kita belajar istinbat hukum kan. Kita belajar istinbat hukum. Sebab apa hukum ni haram? Sebab Allah apa? Sebab ada larangan daripada Allah Ta'ala. Kan setiap larangan daripada Allah Ta'ala akan membawa kepada hukum haram. Tu kaedah tu guna tu apa? Kaedah lah tu usul fiqh. Kan? Maksudnya macam mana kita nak letak hukum haram tu? Dia bukan buta tuli je letak haram. Dia ada kaedah dia. Kaedah tu lah usul fiqh. Okay. Boleh tak faham sekat tu? Ada soalan tak? Nasuhah boleh? Boleh? Boleh. Okay. Kita terus sambung Syafiah tak? Baca Ustaz. Ya. Sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Perkembangan usul fiqh terbagi kepada 4 fasa. Zaman Rasulullah SAW. Hukum syarak diambil terus daripada Rasulullah SAW dalam bentuk wahyu Al-Quran dan penjelasan baginda SAW yang dikenali sebagai hadis. Segala permasalahan yang timbul akan diputuskan hukumnya oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Al-Quran yang diterima atau melalui penjelasan daripada baginda sahaja. Namun begitu, terdapat sahabat seperti Mu'adz bin Jabal yang diutuskan oleh Rasulullah
ke Yaman. Beliau melakukan ijtihad dalam permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Okey, terima kasih Syafiah. Okey, yang ni okey, saya lupa, saya nak peringat. Kan bila belajar tajuk ni, bila belajar kamu kena fokus lah tau. Jangan kamu duk tak fokus pula. Kalau tak fokus kamu tak faham lagi. Dia teknikal sikit ni. Kan usul fiqh ni dia teknikal sikit. Okey, sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Maksudnya ilmu usul fiqh ni zaman Nabi tak ada nama usul fiqh ni. Zaman Nabi tak ada pun sebut apa? Ilmu tafsir Al-Quran ke. Maksudnya dia bubuh nama khusus. Tak ada lah kan. Ilmu usul fiqh ke, ilmu fiqh, ilmu akidah kan, nama ilmu tauhid, nama-nama ni kan tak diletakkan pun nama tu kan. Cuma zaman kemudian para ulama dia letakkan nak mudah kita faham lah kan. Jadi dibahagikan lah ilmu Al-Quran kan. Ilmu Al-Quran pun banyak lah, banyak macam-macam jenis lah kan. Ilmu hadis, lepas tu ilmu fiqh, lepas tu ada ilmu usul fiqh, lepas tu dia ada ilmu akidah kan, lepas tu ada ilmu apa? Ilmu tazkiyatun nafs ataupun ilmu apa? Tasawuf kan. Jadi ilmu-ilmu ni tapi asas dia semua ambil pada agama, dia bukannya ulama reka kan. Ilmu-ilmu ni untuk memudahkan kita faham kan. Jadi sejarah perkembangan ilmu usul fiqh ni maksudnya tentang hukum hakam lah, maksudnya cara nak menetapkan hukum. Jadi pada zaman Rasulullah, ni fasa yang pertama lah sebab dia ada 4 fasa kan. Fasa yang pertama, hukum syarak diambil terus daripada Rasulullah dalam bentuk wahyu Al-Quran dan penjelasan baginda yang dikenali sebagai hadis. Maksudnya masa hukum hakam masa zaman Nabi, ambil pada Quran je lah. Al-Quran turun, bagi tahu, okay, wajib salat, kan, wajib puasa, kan, haram berzina, haram minum arak, kan. Jadi penjelasan pula Nabi cakap lah. Itu jadi hadis. Kan Nabi cakap, Nabi perkataan, perbuatan Nabi kan. Okey. Kemudian dari segala permasalahan yang timbul akan diputuskan hukumnya oleh Rasulullah melalui wahyu Al-Quran yang diterima atau melalui penjelasan daripada baginda sahaja. Maksudnya ada apa masalah pun sahabat akan mai jumpa Nabi lah. Kalau Nabi tak tahu, Allah Ta'ala akan bagi wahyu. Biasanya Nabi tahu pun melalui wahyu jugalah. Kan sebab Nabi sebagai seorang Rasul, Allah Ta'ala akan bagi wahyu. Kan? Banyaklah kisah-kisah ni, kalau kita nak bagi contoh banyak sangat. Okey, yang kedua. Namun begitu, poin yang kedua, namun begitu terdapat sahabat seperti Muaz bin Jabal yang diutuskan oleh Rasulullah ke Yaman. Muaz bin Jabal ni dia bawa dakwah. Nabi utus dia ke Yaman. Zaman dulu dia tak ada telefon. Kan? Kalau ada telefon senang lah kan. Assalamualaikum Rasulullah ni nak tanya soalan ni boleh tak jawab? Kan? Macam kita tanya lah, kita boleh WhatsApp, boleh telefon. Zaman tu tak ada. Kan? Jadi bila Nabi utuskan Muaz bin Jabal, dia bawa dakwah tau, nak cerita pasal Islam. Jadi ada benda kadang-kadang dia buat tak ada secara khusus dalam Quran. Kan? Jadi dia buat apa? Beliau melakukan ijtihad. Ijtihad ni maksudnya apa? Dia berdasarkan ilmu yang dia ada, kan? Dia ijtihad berdasarkan pendapat dia. Jika apa? Jika permasalahan tu tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kan? Maksudnya sebab tu Nabi pilih dia. Sebab Muaz ni seorang yang alim lah. Kan? Dia rapat dengan Nabi, dia banyak ikut kuliah Nabi. Kan? Dia banyak belajar pasal Islam. Kan? Jadi zaman Nabi ada jugalah macam Muaz bin Jabal. Macam sahabat yang duduk dekat Madinah, mereka tak apa? Tak ijtihad lah, nak ijtihad apa-apa. Sebab mereka ada Nabi. Muaz bin Jabal ni sebab dia pendakwah. Kan? Dia duduk kat Yaman, jauh. Kan? Jadi nak tanya Nabi tak boleh. Jadi dia ambil pendapat dia. Kalau dia ikut pendapat dia lah. Kalau benda tu, hukum tu tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Okey, boleh. Yang kedua, boleh tak? Yang pertama boleh tak? Faham tak? Saya takut tak faham je ni. Syafiq boleh tak? Faham tak? Faham Okey. Dia tak apalah ni, kita kan rakam. Nanti kalau ada apa-apa kamu boleh ulang balik pun. Kan? Kalau tak faham boleh ulang balik. Ni boleh guna sampai tahun depan ni. Tu bagus Ustaz buat lah YouTube ni. Nanti kamu kata 5 nanti pun kamu boleh ulang kaji balik. Kelas-kelas kita ni. Okey. Yang lain. Anwar Hashim ni siapa? Anwar Huzaifah. Huzaifah. Okey Huzaifah.
Anwar, ayah kamu lah. Okey, Huzaifah, kamu. Nombor 2. Nombor 2. Zaman sahabat. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku banyak kejadian yang tidak mempunyai hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat menetapkan hukum syarak berdasarkan kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis kerana mereka memiliki kemahiran bahasa Arab yang tinggi. Selain itu, mereka juga memahami asbab nuzul ayat Al-Quran dan asbab warud hadis. Wurud hadis. Sahabat tidak membuat penulisan mengenai akidah yang digunakan bagi kaedah yang digunakan bagi menentukan hukum syarak terhadap perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jawapan para sahabat pada sesuatu permasalahan dinamakan fatwa sahabat. Okey. Ni masuk zaman sahabat ni bila Nabi dah wafat. Kan tadi sahabat ada dah zaman Nabi. Kan tak apalah, boleh rujuk Nabi. Kan ustaz bagi contoh macam nilah. Ikut kamu tak faham. Contoh macam nilah zaman kita. Kalau dah tak ada ilmu usul fiqh ni. Kan zaman kita tak sama macam zaman Nabi. Ada banyak benda baru. Kan hukum macam mana hukum PUBG. Kan PUBG okey lah kalau tak ada. Ustaz bukan nak cerita halal haram ni, nak cerita bagi contoh kamu ni. Apa hukum orang main bola sepak. Kan zaman sebelum kita sikit dulu orang Melayu kan. Bila kahwin bersanding kan, pakat duk renjih tempur tawak, apa hukum dia. Kira banyak hukum-hukum baru yang benda-benda ni zaman Nabi tak ada. Kan? Jadi sama juga berlaku pada zaman sahabat lah. Zaman sahabat bila Nabi wafat, kan maksudnya Al-Quran ni turun berdasarkan masa tu lah. Kan kalau hukum kaitan dengan arak, orang Arab jahiliah minum arak kan, hukum haram arak. Okey, ada berzina, zina. Kan maksudnya bukan semua hukum ada. Jadi bila Nabi wafat, tak boleh nak rujuk Nabi. Kan? Jadi banyak berlaku kejadian yang tidak mempunyai hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi banyak benda baru yang berlaku, macam Ustaz bagi contoh ke zaman kita lah. Kan zaman sahabat pun macam tu juga. Jadi dalam Quran tak ada hukum tu. Hadis Nabi pun tak ada. Kan? Jadi buat apa? Sahabat menetapkan hukum syarak berdasarkan kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Jadi itu yang kaedah usul fiqh tu. Kan? Jadi sebab apa haram? Sebab ni, sebab memabukkan. Sebab apa haram? Sebab dia memudaratkan. Kan? Salah. Okey. Ada post hantar barang. Okey. Jadi sahabat tetapkan hukum berdasarkan kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Kan? Kerana apa? Kerana mereka memiliki kemahiran bahasa Arab yang tinggi. Kan sebab Al-Quran, hadis kan semualah bahasa Arab. Dan sahabat ni ramai daripada kalangan orang Arab lah. Memang dia pandai bahasa dia sendiri. Selain itu mereka juga memahami asbab nuzul ayat Al-Quran dan sebab urut hadis. Selain daripada tu mereka juga faham sebab ayat Quran turun tu sebab apa. Kan? Sebab hadis tu Nabi cakap tu sebab apa. Dia ada sebab dia. Itu dipanggil sebab nuzul dan sebab wurud. Wurud ni sama macam Quran jugalah, tapi wurud dia guna istilah wurud hadis. Sebab turunnya hadis tu lah. Okey, yang ketiga, sahabat tidak membuat penulisan mengenai kaedah yang digunakan bagi menentukan hukum syarak terhadap perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kan? Maksudnya sahabat tidak membuat penulisan mengenai kaedah yang digunakan bagi menentukan hukum syarak, benda yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Yang seterusnya, jawapan para sahabat pada sesuatu permasalahan dinamakan fatwa sahabat. Okey, jadi maksudnya pendapat ataupun ijtihad yang sahabat buat, pendapat yang diperkeluarkan tentang sesuatu hukum dinamakan sebagai apa? Fatwa sahabat.
Ni kamu penting faham ni. Kalau ada soalan pun kamu tahu lah. Maksudnya ijtihad, pendapat yang sahabat keluarkan kita panggil apa? Dia panggil fatwa sahabat lah. Maksudnya sahabat berfatwa. Okey, sambung. Siapa pula? Amirah dah. Amirah. Ni Amirah Auni ya. Ada Ustaz? Ya, sambung Amirah. Yang ketiga pula. Zaman as-tabi'in. Para tabi'in mewarisi ilmu daripada para sahabat dan pelaku-pelaku mereka. Mereka memutuskan fatwa mereka. Okey. Mereka memutuskan hukum syarak berasaskan akidah yang kaedah yang diguna pakai oleh sahabat. Selain daripada Al-Quran dan hadis, para tabi'in juga merujuk ijma' sahabat dan fatwa-fatwa mereka sebelum mereka sendiri berijtihad untuk menentukan hukum syarak. Mereka juga tidak menulis berkaitan akidah yang mereka kaedah yang mereka gunakan dalam memutuskan hukum syarak terhadap persoalan-persoalan semasa. Okey, mula-mula tadi zaman Rasulullah. Okey, lepas tu zaman sahabat. Sahabat ni orang yang jumpa dengan Nabi lah. Kan? Orang yang jumpa, orang masuk Islam kan, yang duduk dengan Nabi. Okey, sahabat. Yang ketiga dah zaman tabi'in. Tabi'in ni apa? Tadi kalau sahabat ni anak murid kepada Rasulullah. Tabi'in ni siapa pula? Tabi'in ni anak murid kepada sahabat. Okey, depa tak jumpa dengan Nabi lah. Tabi'in ni, tapi depa jumpa dengan sahabat. Kamu kena ingat itulah. Dia ada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Ada 3. Okey, ada 4 lah. Nanti satu lagi tabi'in kan. Okey. Jadi zaman tabi'in ni maksudnya anak murid kepada sahabat lah. Okey, apa dia? Para tabi'in mewarisi ilmu daripada para sahabat dan fatwa-fatwa mereka. Kan sebab depa kan anak murid kepada sahabat. Jadi depa apa? Mewarisi ilmu daripada para sahabat dan juga fatwa sahabat lah yang kita sebut fatwa sahabat tadi. Okey. Kalau sahabat depa mewarisi ilmu daripada Nabi. Kan? Tabi'in mewarisi ilmu daripada sahabat. Tabi'in mewarisi ilmu daripada tabi'in. Dia pergi macam itulah satu-satu. 3 kurun, 3 generasi. Okey. Mereka memutuskan hukum syarak berasaskan kaedah yang digunakan oleh sahabat, yang pakai oleh sahabat. Jadi depa tabi'in ni dia banyak ikut apa? Ikut kaedah yang digunakan oleh sahabat lah. Dia meneruskan legacy ataupun meneruskan ilmu yang diasaskan oleh sahabat. Okay. Sahabat pula ambil ilmu daripada kaedah daripada Nabi. Dia ikut turutan macam tu. Okay. Selain daripada Al-Quran dan hadis, para tabi'in juga merujuk ijma' sahabat dan fatwa-fatwa mereka sebelum mereka sendiri berijtihad untuk menentukan hukum syarak. Okay. Kisah Ustaz ulang balik kawan. Kalau peringkat awal tadi, zaman Rasulullah, mereka rujuk apa? Rujukan Al-Quran dan hadis je lah. Okay. Bila zaman sahabat, rujukan dia apa? Al-Quran dan hadis dan juga fatwa-fatwa sahabat. Okay. Zaman tabi'in, ada Quran, ada hadis, lepas tu ada ijma' sahabat. Ijma' ni apa? Ijma' ni persepakatan para sahabat. Kan? Persepakatan para sahabat. Maksudnya satu hukum tu, katalah contoh satu hukum tu hukum dia wajib. Semua sahabat kata wajib. Itu kita panggil apa? Tak seorang pun tak kata tak wajib. Semua kata wajib. Semua kata wajib tu kita kata ijma'.
Itu istilah ijma'. Kamu kena ingatlah istilah-istilah ni. Kan, istilah-istilah agama lah. Ijma'. Kalau kamu ingat kita duk belajar, nanti tajuk ada bab lain kita akan belajar lah sumber utama lah Islam ni. Ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah, lepas tu ada ijma', lepas tu ada qiyas. Ijma' tu ni, ijma' ni, ijma' sahabat. Okay. Dan fatwa-fatwa mereka, fatwa-fatwa sahabat tadi lah. Okay. Mereka juga tidak menulis berkaitan kaedah yang mereka gunakan dalam memutuskan hukum syarak terhadap persoalan-persoalan semasa. Zaman ni tabi'in pun dia tak tulis buku lagi. Kan, maksudnya kitab-kitab usul fiqh ni tak ada lagi lah. Sama macam zaman sahabat tadi. Dia pun tak tulis buku pun. Kan, dia pun tak tulis kaedah yang dia guna. Okay. Yang keempat, dan cepat sikit ni, tidak jenuh ni. Siapa lagi ni? Farah. Ya, saya. Farah sama? Zaman tabi'in. Pada zaman ini, negara Islam telah menjadi luas. Ramai orang bukan Arab memeluk Islam. Banyak berlaku peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan fatwa-fatwa sahabat. Ulama' pada zaman ini telah berijtihad dan mengeluarkan hukum berdasarkan ilmu yang telah mereka pelajari daripada para tabi'in. Imam Asy-Syafi'i merupakan orang yang pertama menulis kitab berkaitan ilmu usul fiqh yang bertajuk Ar-Risalah. Usul fiqh yang bertajuk Risalah. Kitab ini memberikan panduan kepada para mujtahid mengenai cara memahami Al-Quran dan hadis serta menerangkan kaedah penentuan hukum. Okey. Ni zaman tabi'in pula. Kan. Mula-mula kita kata zaman sahabat. Okey. Mula zaman Nabi lah. Zaman Nabi tu senang lah ingat kan. Lepas tu zaman sahabat. Zaman tabi'in. Kemudian zaman tabi'in. Zaman tabi'in inilah zaman ulama' mazhab. Pengasas mazhab. Inilah termasuk lah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni khilaf lah. Ada ulama' kata dia tabi'in. Tapi sebahagian kata tabi'in. Okay, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, jadi ni zaman tabi'in. Tabi'in ni macam saya sebut tadi lah, mereka anak murid kepada tabi'in. Anak murid kepada tabi'in. Okay. Pada zaman ni, negara Islam telah menjadi luas. Ramai orang bukan Arab memeluk Islam. Zaman ni dah tersebar Islam ke seluruh dunia. Kan, orang Arab dulu ramai orang sekitar kat jazirah semenanjung tanah Arab je lah dulu. Lah ni dah mula dah pergi tempat-tempat lain. Jadi ramai orang bukan Arab pun masuk Islam. Banyak berlaku peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan fatwa-fatwa sahabat. Jadi banyak berlaku peristiwa, perkara yang berlaku dia tak ada hukum dia dalam Quran, tak ada hadis, tak ada ijma' sahabat pun, tak ada fatwa-fatwa sahabat pun tak ada. Kan? Dia dah makin dunia makin luas. Kan? Macam Ustaz sebut tadi lah, kita tadi kan, kita orang Melayu tu Melayu adat kita tadi. Jadi agama lah nak kena nilai. Adat tadi boleh ke tak? Kan? Jadi tu bayangkan, itu baru bangsa Melayu. Bayangkan kat dunia ni ada tak tahulah berpuluh ribu ke ratus ribu ada kaum ni. Kan? Jadi mesti tak sama. Kan? Okey, ulama pada zaman ini telah berijtihad dan mengeluarkan hukum berdasarkan ilmu yang telah mereka pelajari daripada para tabi'in. Kan? Tabi'in ni dia pun tak jumpa sahabat. Dia pun jumpa pada anak murid sahabat. Siapa dia? Tabi'in. Jadi mereka berijtihad mengeluarkan hukum berdasarkan ilmu yang mereka belajar daripada tok guru mereka lah. Siapa tok guru mereka? Tabi'in. Okey. Yang ni poin ni sangat penting ni, kamu kena ingat. Kan? Orang Malaysia kita kan banyak majoritinya mazhab adalah mazhab Syafi'i. Kan Imam Syafi'i lah. Kan? Imam Syafi'i lah orang yang pertama menulis kitab berkaitan dengan ilmu usul fiqh.
Maksudnya bukanlah Imam Syafi'i tulis ilmu baru. Tak, ilmu ni lama dah. Cuma dia tidak pernah ditulis. Kan, kalau tidak macam mana Imam Syafi'i nak tulis? Bukan Imam Syafi'i yang reka ilmu ni. Dia belajar daripada guru dia juga. Tapi dialah orang pertama yang menulis. Bila dia orang pertama menulis, dialah sebahagian ulama kata apa? Pengasas kepada ilmu usul fiqh. Sebab apa pengasas? Sebab dia tulis buku. Bukanlah ilmu usul fiqh ni tak ada. Ada dah. Cuma dia yang tulis buku. Apa nama kitab dia? Nama kitab dia Ar-Risalah. Senang ni. Boleh ingat tu ya. Imam Syafi'i orang yang pertama menulis kitab berkaitan dengan ilmu usul fiqh yang bertajuk apa? Ar-Risalah. Kan? Risalah ni kita boleh terjemah juga bahasa Melayu dah. Surat kan? Kitab ini memberikan panduan kepada para mujtahid mengenai cara memahami Al-Quran dan hadis serta menerangkan kaedah penentuan hukum. Jadi kitab ni dia jadi panduan untuk orang yang nak apa? Nak buat hukum lah. Kan? Untuk ulama-ulama yang nak berijtihad. Kan? Mujtahid ni maksudnya orang yang berijtihad lah. Orang yang mengeluarkan pendapat dia. Pendapat tentang hukum lah. Tentang hukum agama. Jadi kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i ni dia apa? Dia ajak pasal itulah cara memahami Al-Quran dan juga hadis dan diterangkan kaedah penentuan hukum. Macam mana kaedah nak guna nak tetapkan hukum. Okey. Habis sejarah. Ada soalan tak setakat lah? Tak banyak pun ni. Rasa lagi satu muka surat. Dua muka surat lagi. Sikit lah. Tak banyak sikit. Kalau panjang teruk kot lah. Tak boleh laju sangat. Takut kamu tak faham. Usul fiqh ni memang dia tinggi sikit lah. Kan? Kalau kita mengaji kitab fiqh senang. Hukum hakam je. Kan? Boleh Farah? Farah faham tak? Faham. Boleh lah. Tak apalah. Cuba absorb sikit lah. Ustaz pun tak mengharapkan apa boleh faham 100%. Kan bila ada video ni boleh ulang balik, baca pula buku kan. Tapi kena faham lah bab satu ni, kita nanti kita nak pergi ke bab yang lain lepas ni. Bab yang lain tu dia lagi complicated lah. Tapi memang seronok lah. Ustaz antara yang suka kalau tanya fiqh dengan usul fiqh, Ustaz suka usul fiqh ni. Sebab usul fiqh ni dia kaedah kan, kita seronok tengok. Kan dia punya ilmu dia tu best. Okay. Kaedah penulisan ilmu usul fiqh. Siapa pula kita nak cari ni? Anissa. Ya saya. Ya, sambung Anissa. Kaedah penulisan ilmu usul fiqh. Selepas penulisan kitab Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i, kaedah penulisan ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua jenis iaitu yang pertama, kaedah al-mutakallimun Syafi'iyah dalam kurungan. Yang kedua, kaedah Al-Fuqaha. kaedah fuqaha dalam kurungan Al-Hanifiyah. Yang pertama, kaedah yang pertama, mana kaedah usul dan hujah dan akan terikat dengan hukum fiqh dan imam mazhab atau membahaskannya secara terperinci. Baca tepi-tepi ke Ustaz? Baca ke tepi ke baca terus satu-satu? Ke bawah. Dia sepatutnya baca ke bawah. Okey. Kaedah penulisan ini dipelopori oleh ulama mazhab Syafi'i seperti Imamul Haramaini Abul Ma'ali Abdul bin Abdillah al-Juwaini. Yang kurungan wafat 478 Hijrah dalam kitabnya Al-Burhan fi Usul Fiqh. Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wafat 505 Hijrah dalam kitabnya Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul. Ustaz, mak saya ikut. Dia belah kiri pula. Kaedah Al-Fuqaha pula. Anissa Mak dia call dia kata. dia kata Mak dia call. Hidayah sambung.
Nurin. Sorry, dia. Nurin Sambung dan yang Nurin lagi. kedua punya tu kan. Yang kedua. Kaedah yang kedua, kaedah fuqaha al-Hanafiyah dan kurungan. Membina kaedah usul al-fiqh berdasarkan hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Metodologi penulisan ini banyak membincangkan hukum hakam yang telah diputuskan oleh imam mazhab bagi memastikan kaedah usul fiqh yang ditetapkan tidak bercanggah dengan fatwa imam. Kaedah penulisan ini dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi seperti A. Abu Bakrin Ahmad bin Ali yang dikenali sebagai Al-Jassas, wafat 370 Hijrah. Dalam kitabnya Al-Usul. B. Abu Zaidin Abdullah bin Umar Ad-Dubusi, wafat 430 Hijrah, dalam kitabnya Taqwimul Al-Adilati fi Usulil Fiqh. Okey, ni kaedah penulisan ilmu usul fiqh. Maksudnya ulama sendiri pun dia berbezalah kaedah ni. Dia berbeza-beza kaedah. Betul ya. Okey. Jadi ada dua lah, kamu kena ingat. Kaedah penulisan ilmu usul fiqh ni ada dua. Okey, apa dua dia? Dua je, bukan 20 pun kan. Cuba ingatlah. Okey, yang pertama dia kaedah al-mutakallimun. Okey. Kurungan dia Asy-Syafi'iyah. Maksudnya apa? Ni kaedah dalam mazhab Syafi'i lah. Asy-Syafi'iyah ni betul maksudnya mazhab Syafi'i. Al-mutakallimun. Kaedah al-mutakallimun ataupun kaedah Asy-Syafi'iyah. Boleh dua nama lah. Satu lagi berada kaedah al-fuqaha ataupun kaedah al-Hanafiyah. Ini mazhab Hanafi lah. Kan? Kamu ni ingatlah mazhab ni mazhab yang paling ramai lah, jumhur lah. Ada 4 mazhab ni, sebenarnya dalam ahli sunnah ni lebih daripada 4. Kan? Cuma yang paling glamour, paling banyak orang guna dekat seluruh dunia ni untuk ahli sunnah ni 4 lah. Iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Ada 4. Itu ikut umur mereka lah tu. Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah paling tua lah. Yang tu second, yang nombor 2 yang paling tua Imam Malik. Yang ketiga barulah Imam Syafi'i. Lepas tu barulah Imam Ahmad bin Hanbali. Okey. Jadi dua ni maksudnya kaedah mutakallimun Syafi'iyah, kaedah fuqaha Hanafiyah. Okey. Syafi'iyah dia membina kaedah usul fiqh berasaskan dalil dan hujah. Apa ingat itu je ayat dia? Berasaskan dalil dan hujah daripada Al-Quran dan hadis dan dalil akal. Sampai situ lu ingat. Okey. Dia bina kaedah usul fiqh berdasarkan dalil. Kan? Tanpa terikat dengan hukum fiqh yang telah diputuskan oleh imam-imam mazhab atau yang membahaskannya secara terperinci. Maksudnya bahawa dia tak terikat dengan imam. Contoh anak murid Imam Syafi'i kan, dia nak keluarkan hukum, dia tak terikat dengan hukum Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia kaedah dia ikut dalil dan hujah daripada Al-Quran. Okay. Berbeza dengan kaedah Hanafiyah. Kaedah dia macam mana? Berasaskan hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Apa ingat tu je poin penting dia. Beza dia. Kan? Kaedah Syafi'iyah dia ikut dalil. Kaedah Hanafiyah dia ikut apa? Apa yang diputuskan oleh imam mazhab. Imam mazhab tu contoh Imam Abu Hanifah lah. Kan? Metodologi penulisan ini banyak membincangkan hukum hakam yang telah diputuskan oleh imam mazhab bagi memastikan kaedah usul fiqh yang ditetapkan tidak bercanggah dengan fatwa imam. Jadi dia hukum dia nak bagi sama macam imam dia. Jadi dia tak mau bagi hukum hakam tadi bercanggah lah. Maksudnya kalau imam dia kata haram, dia ikut juga kaedah imam dia kata haram juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kata haram, mungkin dia punya anak murid dia kata makruh je lah. Makruh je. Jadi boleh berbeza dengan imam. Okey, tu beza dia, kamu ingatlah. Okey, mutakallimun tadi dia berasaskan dalil dan hujah daripada Quran dan hadis.
Kalau Hanafiyah ataupun fuqaha berasaskan apa yang diputuskan oleh imam mazhab. Senang je. Okey. Yang ni memang kena hafal lah kalau nak ingat. Ustaz pun tak tahu soalan ni kat lu rasa tak ada kot. Mungkin habis ni pun kamu ingat. Kamu ambil nama hujung dia je cukup dah. Satu ambil ni Imam Haramain. Kan? Ataupun Imam Al-Juwaini boleh juga. Ambil nama pendek je. Nama kitab dia Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Ni mazhab Syafi'i lah kan. Al-Burhan fi Usul Fiqh. Yang kedua apa dia? Imam Ghazali. Kan tak ada dengar nama Imam Ghazali? Kan? Kitab dia apa dia? Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Ni kitab-kitab tentang usul fiqh ni. Ni kalau kamu mengaji peringkat ijazah, kalau ambil usul fiqh, kita akan belajar lah. Kita akan study kitab-kitab ni untuk buat assignment. Kitab-kitab Arab ni. Kan siapa berminat nak sambung bidang agama, bolehlah kena kuatkan sikitlah bahasa Arab tu. Kan kita akan biasakan kena baca kitab Arab. Kan tapi dalam zaman lain mudah dah nak cari bahasa Arab pun. Kita banyak bahan-bahan yang kita boleh guna untuk cari terjemahan. Kan boleh guna kamus, boleh guna Google Translate, cuma kena edit sikitlah. Kadang-kadang dia terjemahan dia tak tepat. Okey. Tu mazhab Syafi'i lah, mazhab untuk Hanafi pula. Okey. Kamu ambil nama kat sini tak apalah, Al-Jassas nama dia. Imam Al-Jassas. Kan kitab dia nama kitab dia lagi pendek, Al-Usul je. Takkan tak boleh ingat. Al-Jassas nama kitab dia Al-Usul. Kan. Yang kedua pula Ad-Dabbusi, kan. Orang Arab ni nama dia kita ambil nama hujung tak apa dah. Orang Arab tak boleh ambil nama penuh. Kan. Ad-Dabbusi ni, okey, Imam Ad-Dabbusi, ni nama kitab dia panjang sikitlah. Taqwimul Adillah fi Usulil Fiqh. Ni semua ada perkataan usul, ada perkataan usul fiqh. Ni nama kitab kan, kitab usul fiqh macam tu. Kan. Ni kita dia punya apa? Kaedah. Okey? Kaedah. Kamu kena ingat dua ni lah penting ni, kaedah mutakallimun, kaedah al-fuqaha. Okey. Okey, terus skop perbincangan ilmu usul fiqh. Nak habis lah, ada dua benda lagi ni. Start aje. Okey, kita siapa pergi tadi? Nurin. Sama Nurin? Baca semua ke? Baca semua. Ada berapa ni? Ada 6 je pun. Ada 6. Ikutlah nak baca daripada mana pun tak apa. Okey. Skop perbincangan ilmu usul fiqh. Hukum-hukum syarak yang merangkumi hukum-hukum wajib, sunat, haram, makruh, sebab, syarat, azimat dan Okey. Okey, Ustaz terang kamu baca sama macam lagi lah. Okey. Skop yang pertama adalah kita akan mengaji tentang hukum-hukum syarak yang merangkumi hukum wajib, sunat, haram, makruh, sebab, syarat, azimah. Ni semua benda ni kita akan mengaji bab yang akan datang. Wajib tu apa, sunat tu apa, haram tu apa, semua kita akan mengaji ni. Okey, terus Dalalatul al-Asfar yang merangkumi perbincangan mengenai al-mutlaq, al-muqayyad, al-amri, al-am, al-khas, al-haqiqatu, al-majaz, al-mamsuk dan al-mafhum. Okey, ni berkaitan dengan lafaz dalil. Kan? Dalil tu, lafaz dalil tu. Lafaz perkataan dalil tu, kan? Contoh dalil tu suruh kan, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa aqimu tu kita akan apa? Ilmu usul fiqh dia akan bahas. Ni kita akan mengaji juga, sebahagian kita akan mengaji dalam bab-bab yang akan datang. Okey, terus Dalil-dalil syarak yang merangkumi perbincangan mengenai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Al-Mukhalif, Al-Marsalah, Al-Istihsan, Al-Istihab, Al-Urf, Mazhab Sahabat, Sadduz Zara'i'. Okey, ni dalil-dalil syarak ni pun sama juga. Kita akan mengaji bab yang akan datang jugalah. Kan nanti kita belajar, nanti kamu akan lagi nampak lah kaitan ni. Okey, terus Ijtihad dan taklid yang merangkumi perbincangan mengenai syarat-syarat ijtihad,
jenis-jenis mujtahid. 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 Ruang Lingkup. lingkup ijtihad, taqlid mazhab, At-talfiq. at-talfiq, mufti dan mustafti. Okey, ni tentang ijtihad, taklid, maksudnya tentang apa syarat-syarat orang yang nak keluarkan pendapat. Kan, tu berkaitan dengan mufti, orang yang berfatwa, orang yang terima fatwa. Ni benda ni semua dalam skop perbincangan ilmu usul fiqh. Yang ni saya rasa tak ada kot, kita tak belajar ni. Yang ni mungkin peringkat kalau kamu masuk, kalau kamu sambung diploma ataupun ijazah pun ada lah tajuk-tajuk ni. Okay, ni tingkatan apa untuk SPM tak ada lah. Okay, terus. Ta'arud dan tarjih yang merangkumi perbincangan berkaitan percanggahan antara dalil dan cara menyelesaikannya. Okay, ni tentang apa? Percanggahan ataupun yang ta'arud dan tarjih. Yang ni pun siapa tak ingat ada dalam tajuk tu. Kalau ada mungkin basic je lah. Dia banyak benda-benda ni, banyak peringkat mestilah sebab dia complicated sikit. Okay, okay, terus. Maqasid syariah yang merangkumi perbincangan mengenai agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Okay, maqasid syariah kan. Maqasid syariah ni kalau zaman pemerintahan Pakatan Harapan dulu ada timbul isu ni kan, tak tahulah hampa masa tu hampa ambil tahu ke tak. Tapi memang panas lah, hangat dibincangkan. Ini salah satu bawah usul fiqh jugalah. Maksudnya tujuan agama. Kan, tujuan Allah Ta'ala kita kata menjadikan agama Islam tadi. Kan, dia ada tujuan syarak. Tujuan syarak ni dia ada 5 ni lah. Dia nak memelihara agama kita, nak memelihara nyawa kita, nak memelihara akal kita, memelihara keturunan kita, memelihara harta kita. Kan, memelihara agama ni lah, tak boleh murtad. Lepas tu setiap agama tadi dia boleh beramal dengan agama masing-masing. Kebebasan beragama. Nyawa ni dia tak boleh bunuh diri, tak boleh bunuh orang. Kan, akal pula dia tak boleh tak boleh hisap dada, tak boleh minum arak, tak boleh menghilangkan kewarasan akal. Keturunan pula tak boleh berzina. Kan, harta pula tak boleh mencuri, tak boleh merompak. Ni maqasid syariah. Maksudnya agama diutuskan untuk apa? Untuk menjaga 5 benda tadi lah. Itu antara skop juga. Panjang lah ni, Ustaz saja sebut sikit lah untuk kamu faham. Okey, yang terakhir. Siapa lagi tak baca? Mira Naim ada kan Naim? Ada. Oh, Naim tak bunyi suara ni. Naim sambung. Last, bagi buah last kan Naim. Kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Yang pertama, memberikan kemampuan kepada ulama untuk mengeluarkan hukum syarak terhadap persoalan yang baru berasaskan sumber dan metodologi. Dan metodologi yang betul. Yang kedua, dapat membantu memahami cara ulama silam mengeluarkan hukum syarak dengan penuh teliti. Ketiga, dapat mengetahui kaedah yang digunakan oleh ulama mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum syarak dan perbezaan dengan mazhab-mazhab yang lain. Yang terakhir, dapat membendung umat Islam daripada ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada asas Islam yang sebenar. Okey, terima kasih Naim. Okey. Ni kepentingan dia lah. Sebab apa penting kita belajar tentang ilmu usul fiqh ni? Kan, macam kamu ni belajar SPM ni, kalau kamu tak sambung dah bidang agama lepas ni, kamu tak jumpa dah lah usul fiqh ni. Tapi kurangnya kamu bolehlah biasalah dengar kataan usul fiqh kan, ilmu-ilmu asas yang kita akan belajar. Kata 4, kata 5 ni berkaitan dengan usul fiqh. Okey, apa yang penting dia? Pertama, dia memberikan kemampuan kepada ulama untuk mengeluarkan hukum syarak
terhadap persoalan baharu berasaskan sumber dan metodologi yang betul. Ni Ustaz sebut tadi ni. Kan sebab tu kita kena tahu setiap negeri bila nak keluarkan fatwa, bukan senang tau nak keluar fatwa ni. Benda pertama yang kamu kena ingat, bila sesuatu fatwa yang dikeluarkan bukan mufti seorang. Kan ramai orang salah faham kadang-kadang, dia ingat apa? Dia ingat bila fatwa tu mufti seorang. Tak, dia ada ahli majlis fatwa dia. Ustaz tak tahu lah, tapi selalunya ramai pensyarah ataupun orang yang ada PhD lah. Kalau kat Perlis ni, Ustaz tak ingat sampai dah 10 orang, tak pastilah, tapi ada kemungkinan tu hampir sampai kat 10 orang. Kan, mereka kalau kat Perlis ni boleh kata semuanya, saya rasa ada seorang dua je yang bukan ada PhD, halih semua ada PhD. Dan mereka ada kepakaran yang berbeza-beza. Ada yang pakar bidang Quran, ada yang pakar hadis, ada yang pakar fiqh, ada yang pakar usul fiqh. Kan, ada yang pakar tentang fatwa, ilmu fatwa. Kan, jadi banyaklah. Jadi nak keluar satu hukum tu bukan senang. Jadi kita ni orang awam ni pada Ustaz, kalau sesuatu fatwa negeri yang keluar, kita tak payah nak condemn lah. Tak kira lah negeri mana pun, Selangor ke, Kedah ke. Sebab apa? Setiap kali mereka buat mesyuarat, mereka berbincang, bukan senang. Kan, dan ilmu ni sangat susah saja. Kan, jadi kalau siapa yang komplain tu suruh dia mengaji bab 1 ni dulu bagi faham. Kan, boleh cerita ke orang, kira hebat tu kan. Nak kata susah saja. Jadi kalau orang awam ni boleh condemn, boleh kata kat mufti ni, maksudnya apa? Orang tu memang masalah jiwa lah pada Ustaz. Kan, belagak pandai lah. Kan, suruh dia mengaji PSI dululah. Kan, patutnya. Sebab apa? Sebab benda ni, sebab itulah orang kata apa? Bila orang makin belajar, dia akan makin tahu. Dia banyak benda lagi dia tak tahu. Saya dengar nak kata tu. Kan, selalu orang sebut kan. Jadi orang yang jahil ni selalunya, dia tak belajar. Sebab tu dia tak tahu. Kan, terutamanya netizen zaman law. Kan, kira nak condemn, nak betul. Jadi kadang-kadang kat mufti pun dia kata kan. Jadi kadang-kadang benda-benda ni kita lebih baik kita diamlah daripada kita komen dan menunjukkan nanti akan menampakkan ketidakcerdikan kita lah kan. Jadi sama dalam bab ni, nak kata bab hukum hakam ni bukan senang. Dia susah kan. Ustaz hari ni pun cuba rendahkan level nak dengan faham ni. Tu pun tak tahulah berapa persen dapat hari ni kan. Kurangnya tak apalah, dia hari pertama benda pertama kali ni masih rasa sikit kan nak faham. Okey, yang kedua, dapat membantu memahami cara ulama silam mengeluarkan hukum syarak dengan penuh teliti. Nanti kita akan belajar lagi lah. Nanti kita akan dapat faham ulama silam ni, ulama yang lama, ulama dulu ni sukar dia nak buat keluar sesuatu hukum syarak. Dan dia akan jawab, dia akan keluarkan dengan penuh teliti. Kan, ni yang penting belajar ilmu usul fiqh. Yang ketiga, dapat mengetahui kaedah yang digunakan oleh ulama mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum syarak dan perbezaan dengan mazhab-mazhab yang lain. Ni hebat lagi lah. Ni tak tahulah kamu boleh sampai ke tak. Tapi kalau belajar peringkat universiti, kita akan nampak lah perbezaan kaedah yang digunakan oleh mazhab-mazhab ni. Kan, perbezaan yang kita akan nampak perbezaan ni pun kan, tak sama. Sebab itulah mazhab lain-lain. Kan, sebab apa? Sebab manusia ni cara dia fikir lain, cara dia tengok dalil lain. Sebab itulah paling kurang pun ada 4 mazhab. Kalaulah satu je pendapat, mana boleh ada 4 mazhab? Kan, sebab itulah hikmah dia. Okay. Yang keempat, dapat membendung umat Islam daripada ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada asas Islam yang sebenarnya. Jadi bila belajar ilmu usul fiqh ni juga, kita dapat apa? Dapat membendung umat Islam daripada ajaran yang sesat lah. Sebab apa? Sebab kita belajar kaedah penentuan hukum. Kan, bila belajar kaedah penentuan hukum ni, jadi kita boleh tahulah sebab apa hukum dia haram. Ada sebab. Bukan saya saja. Sebab apa hukum dia wajib, sebab apa hukum dia makruh, sebab apa hukum dia harus, kan, dan sebagainya lah. Okey, habis dah sampai kat situ. Ada soalan tak setakat tu? Ni baru bab satu ni. Nanti kita akan masuk ni pada hukum syarak, kita akan makin nampak lah. Kan? Ni kita mula dengan tajuk yang mudah dulu lah. Ni mukadimah pun ni. Nak bagi hampa kenal dulu. Kurangnya hampa ingat dah ilmu usul fiqh ni benda. Ilmu apa? Maksudnya nak menentukan hukum syarak. Paling kurang ingat yang tu. Untuk apa? Untuk penentuan hukum syarak. Kan? Okey, ada soalan? Sebelum Ustaz bagi kuis kat hamba. Kita tutup dengan kuis nanti. Ada soalan tak? Respon sikit, ada soalan? Amir, ada soalan Amir? Tak ada.
Tak ada. Okey dah, semua boleh faham dah? Boleh. Nasuha ada soalan Nasuha? Boleh, Farah boleh. Okey. Nasuha boleh? Nasuha. Oi, Nasuha Lina apa? Oh, dia pilih tanda. Hidayah boleh faham? Syafiah boleh faham tak? Boleh. Boleh. Hidayah? Ya. Boleh faham ke? Hidayah teriak ke apa? Hidayah? Dia okey ke? Okey ke? Okey je. Loh, siapa? Ada something ke? Loh, apalah. Naim. Naim okey Naim? Ada soalan Naim? Okey tak. Okey. Uzaifah ada soalan tak Uzaifah? Faham. Boleh. Faham, okey. Okey, kita quiz lah nah. Ustaz bagi link nah. Ustaz bagi link. Sedap. Ustaz bagi link dekat WhatsApp. Oh, kat WhatsApp. Guna phone. Okey. Ya. Ustaz nah. Ustaz masuk kod Telegram Ustaz. Mana tadi quiz? Telegram. Okey. Ustaz guna telefon juga. Semua nak lah WhatsApp ke apa ni? Ke ada yang nak dalam chat ke? Dalam chat ni pun boleh. Nak chat ke Ustaz Ustaz hantarlah WhatsApp dulu. Mana WhatsApp tu? Okey, mana dia? Oh, kata 4. Okey, Ustaz dah hantar dalam WhatsApp. Lepas tu nak lancet kan? Ustaz lancet satu. Okey, lancet pun Ustaz dah hantar. Dalam chat ada, dalam WhatsApp pun ada. Dalam grup WhatsApp kita lah. Mira siapa Mira? Amirah Auni. Oh, Amirah. Oh, nak habis Fitri. Hidayah. Hidayah orang pertama. Okey, Nurin. Naim. Hidayah ada apa-apa ke? Hidayah PM Ustaz lah. Ada apa nak cerita kat Ustaz ke? Syafiah, Farah, Amir. Kita apa orang? Apa orang tu? Kita 8 tak? Sekarang ada 8. 2 orang lagi, siapa? Nasuha. Seorang lagi. Naim sudah. Zaifah sudah. Oh, terkeluar link. 91 nampak ni siapa? Zaifah. Okey. Cukup dah 8 dah kita kan? Ada siapa lagi nak masuk tak? 2, 4, 6, 8. Saya cukup dah. Okey, kita mula dah. Get ready?
Oh, Syafiqah tengah jawab lagi. Tak apa, kita tunggu Syafiqah sekejap eh. Huzaifah dengan Naim ni dah memang ni line tak ada kot. Huzaifah tak boleh jawab dah kot tu. Naim pun tak boleh gerak Naim. Tak gerak dah lepas tu. Tunggu Syafiqah sekejap eh. Ya, Syafiqah ni. Dia line dia kot. Dato' spot habis. Yui Chan ni siapa? Yang mana? Yui Chan. Dalam grup kita. Huzaifah. Oh, Huzaifah. Oh, dia terkeluar. Data hotspot habis. Oh, kesian gambar tak. Nak buat macam mana? Ustaz pun tak tahu nak kata tak. Kan, sebab internet ni masalah juga kan. Tak boleh masuk. Naufal masuk kelas tadi? Naufal tak masuk kelas tak? Naufal masuk kelas tadi? Tak masuk. Tak nampak pun Ustaz. Ni dia tulis dalam grup, tak boleh masuk apa? Tak boleh masuk kelas ke, tak boleh masuk kuis? Oh, Syafiqah. Sikit lagi Syafiqah nak bedah. Dengan Syafiqah sekejap eh. Kau nak siap, tolong jawab. Okay. Soalan last dah. Syafiqah, sikit lagi. Naim lah. Rajin dia type pun. Okay, habis dah. Okay, kita dah end lah. End ni apa dia? End ni perhabis betul ya? End? Ustaz pun tak pasti kan? Tengok lah. Betul lah. Tak bunyi muzik sebab tutup muzik tadi. Tadi ni tulisan ni. Terlari. Okey, nanti Ustaz bagi link lain lah. Okey, kamu jawab sekali lagi lah ni. Ada tak yang betul semua? Semua ada yang salah. Okey. Apalah. Okey, ada soalan apa tak setakat lah? Tak ada. Tak ada, Ansa tak ada. Farah pun tak ada agak. Tak ada. Ni ramai penonton ni. Setiap kali Ustaz buat quizzes, ramai penonton main tengok. Tu Kak Farah. Okey, tak ada, kita ni lah, kita tangguh. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Sebelum tu macam biasalah lah. Nanti kelas yang seterusnya. Hari ni kelas Jumaat ni kan. Ustaz lupa nak hantar gambar. Hari Jumaat apa faham sendirilah. Bila kelas hari Jumaat maksudnya apa? Buat nota, buat latihan. Latihan modul kita tu. Jangan tinggal pula tau. Nanti bila banyak nanti kamu tak larat buat apa ni.
Nota macam biasa, kalau tak siap, siapkan. Kalau waktu yang kelas yang kosong je, masa yang Ustaz tak buat Google Meet tu, kamu guna untuk buat nota dengan latihan kita tu. Tak ada apa-apa nanti, kalau tak tahu tanya dalam grup lah. Okay, tanya dalam grup. Okay, nanti Farah lah tolong Ustaz dah. Farah tolong senaraikan tajuk apa yang kita tak belajar. Hantar dalam grup tu. Nanti kalau Farah bagi tak maklumat tak betul, pakat tolong perbetul lah. Tajuk apa yang belum kita belajar lagi. Boleh Farah? Farah tanyalah nasuhah lah apa-apa tanya-tanya kawan lain. Nanti hantar dalam grup tu. Kalau tak tepat tu pakat lah. Pakat tolong perbetul lah. Okey. Jadi asas sekadar tu lah. Okay, hari ni Alhamdulillah lah. Pakat-pakat promote lah suruh kawan masuk kelas lagi. Kecuali yang memang data tak ada semua tu. Tak apalah nak buat macam mana. Tak apalah, nanti siapa yang tak masuk ni dia boleh nanti kita akan Ustaz akan bagi link nantilah. Ustaz akan upload dalam YouTube je, senang. Sebab dia duduk kat situ kekal kan. Jadi bila-bila je boleh tengok. Tajuk tingkatan 5 pun boleh dah hampa nak belajar. Kan? Ustaz buat kelas dengan 5 kasih ada juga. Okay. Jadi asas sekadar tu kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.